Assalamualaikum, hai. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
Waalaikumsalam. Hai Anum. Bantu saya untuk hantar link ke grup. آناء Ajak rakan-rakan kita untuk join. الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن Kita tunggu dulu rakan-rakan kita. إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Okey, bantu saya untuk hantar link. Okey, Anum bantu saya untuk hantar link ke grup kita. الله Okey, jom kita sama-sama bantu ajak rakan-rakan kita yang lain. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه Okey, jom kita tunggu dulu rakan kita yang lain. Okey, mana lagi? وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Okey, jom. Mana lagi? Waalaikumsalam. Hai. Okey, jom dengar surah Al-Kahfi dulu. Ayat 1 hingga 10 saja. الحمد لله الذي أنزل على عبده Dua minit je. الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Sambil kita tunggu rakan kita yang lain, okey? Kali hijau hari ni. Masya Allah. Tiba je. Tudung lama tak pakai. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okay. Okay, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hai Wawa. Okay, kita ada Rozi, ada Anum lagi. Kita ada siapa lagi? Cuba check in tengok kita ada siapa lagi. Okay, Alhamdulillah. So, insyaAllah saya cuba tidak menguzurkan diri untuk spend masa bersama anda. Kita sharing santai saja setiap hari Jumaat. Okay, so tujuan kita untuk release kan. Dah sepanjang minggu dah kita kerja dunia je. So Jumaat ni kita spend. Okay, sebolehnya sebaiknya hari Jumaat ni anda mulakan sepanjang hari Jumaat tu penuh dengan pengisian. So apa yang anda kena buat, okay, sebolehnya bangun seawal yang mungkin sebelum subuh. Okay, mulakan dengan solat sunat tahajud, solat sunat taubat. Okay, and then solat sunat hajat. So, lepas tu tunggu subuh, solat subuh. And then lepas subuh tu, okay, sebelum solat subuh, solat sunat dulu 2 rakaat. Okay, lepas azan tu solat sunat dulu. And then buat solat subuh. So, lepas solat subuh tu, anda baca Yasin. Okay, baca Yasin. And then kalau boleh habiskan selawat pagi tu, zikir. Okay, zikir apa hari Jumaat yang biasa anda amalkan. Okay, and then sedekah subuh lepas pada tu. And then sepanjang hari Jumaat itu juga habiskan selawat sebanyak 1000 kali. Puluh lah. Okay, kalau ada masa lebih, buat pula istighfar. Astaghfirullahalazim je, pendek je. 1000 kali juga. Okay, and then kalau hari Jumaat ni, saya terdengar perkongsian ulama'. Perbanyakkan selawat lebih bagus daripada baca Al-Quran. Subhanallah. Maksud dia apa? Dia punya dia punya hikmah selawat tu sangat besar. Okey, jadi buatlah korbanlah masa anda Jumaat tu buat buat selawat 1000 kali. So, selawat Jibril pun tak apa dah. Okey, pendek je, simple je. Sekejap je, setengah jam je kalau tak silap Ustaz Hati cakap hari tu. Okey, buat sekejap. Sallallahu alaihi Muhammad buat sebanyak 1000 kali. InsyaAllah. Okay, insyaAllah hari Jumaat anda diberkati. And then kalau boleh surah Kahfi tu baca pagi juga. Okay, pagi lepas subuh tu tadi kita baca Yasin, kita baca juga surah Kahfi. Tak boleh baca semua tak apa. Baca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Tapi kalau anda dah fasih, dah mahir, sekejap je anda baca 5 waktu solat tu habiskan. Okay, habiskan satu surah Al-Kahfi. Surah dia agak panjang jugalah. And then macam tu lah. Okay, habiskan sepanjang hari Jumaat tu buat pengisian. Okay, and then kita tambah pula dengan kita sharing pada malam ni lepas maghrib. Okay, lepas maghrib insyaAllah. So insyaAllah saya cuba usahakan untuk buat secara konsisten. Okay, waalaikumsalam. Jemput masuk. Syah ada walaupun tak siap boleh dengar. Betul. Okay, telinga kita tu kan tak ada kata apa? Tak ada masalah. So tak ada masalah. Boleh sambil baring pun boleh letak earphone. Okay. Okay. So kita ada siapa lagi? Kita ada Puan Mimi. Waalaikumsalam. Okay. Kita ada Sang Adam. Okay, Masya Allah. Okay. So hari ni kita nak bincang tentang apa? Kita nak sharing tentang apa? Okay, subhanallah. So semalam pula. Okay, sekejap nak buka sikit. So, kalau kita tengok tajuk dekat situ tu, saya ada letak. Ada keluar tajuk tak tadi? Masa you all nak masuk tu ada keluar tajuk tak? Kadang dia keluar, kadang dia tak keluar. Ada keluar tajuk tak? Ada tak keluar tajuk? Apa dia caption tu? Ada keluar tak? Caption apa? Ada, okay? Okay. Sekejap Kita dengar qasidah. Qasidah ni dulu ni. Kita dengar yang Rasulullah dulu. Apa? Diorang guna muzik Bajrangi Baijan tu. Dia qasidah sebenarnya.
Sambil tu tolong tag rakan-rakan anda. Okey, ingat tak lirik dia? Cuba ikut sekali. Jelas ke? Dengar tak? Okey, sambil tu tolong tag rakan-rakan anda untuk join sesi kita pada malam ini. Okey, insya-Allah mudah-mudahan anda juga mendapat bahagian, okey, asbab anda ajak rakan-rakan. So bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda. Bantu saya untuk tag. Okey, bantu saya untuk tag rakan-rakan anda yang biasanya mereka suka join sesi ni. Boleh bantu saya? Ya, okey, dengar. Okey, alhamdulillah. Ingat lirik dia, boleh ikut sekali. Akan disatukan karena engkaulah cinta. Sambil kita tunggu rakan-rakan kita yang lain Okey, so jom bantu saya. So sesi ini tidak terhad untuk VJC. Anda boleh juga ajak rakan-rakan yang lain. Okey, mungkin ada adik-beradik ke ataupun mungkin ada kakak-kakak kan yang mungkin sedang mencari-cari, rasa kosong je hidup kan, tak ada circle, kan, tak ada tempat nak meluah ke, nak sharing. Okey, boleh ajak juga mereka, bagi link grup ni untuk mereka. Okey, waalaikumsalam. Hai Shu, cantik belah ni, damai je. Itulah kan, gerak hati pula untuk pakai hijau ni. Tengok tudung yang lama ni kan. Okey. Sihat ke semua? Semua sihat Okey. So insya-Allah lah malam ni kita cuba sharing tentang kisah yang sangat-sangat menyentuh hati. Okey. Waalaikumsalam Ikin. Kisah yang sangat menyentuh hati dan perasaan lah. Semalam saya ada story dekat anak, dekat Syasha. Dia suka malam-malam suka minta story. Jadi peluang ini sebenarnya sangat bagus. Saya ambil kesempatan malam ni untuk install iman, tauhid dalam diri dia. Okey. Kita sambil-sambil kita story tu kita selit terus apa pengajaran, apa kesimpulan. So semalam kami bercerita, saya ada share dengan dia tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Okey, dan saya nak share juga dengan anda macam mana perjalanan, macam mana kisah. Sebab kita biasa dengar, siapa yang masih ingat lah kisah pemuda Al-Kahfi ni? Siapa yang ingat secara keseluruhan kisah dia ataupun dah tak ingat dah? Siapa yang ingat? Okey, siapa yang ingat, siapa yang tak ingat kisah pemuda Al-Kahfi ni, pemuda Al-Kahfi. Sebenarnya dalam surah Al-Kahfi ni, okey, hari ni hari Jumaat, sebenarnya hari Jumaat kita nak bincang, ada dua benda yang saya nak sentuh malam ni sebenarnya. So yang pertama tentang surah Al-Kahfi ni lah. Dalam surah Al-Kahfi ni sebenarnya ada 4 kisah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, tapi saya tak nak sentuh ke empat-empat sebab panjang kan. Jadi saya nak sentuh tentang kisah pemuda Al-Kahfi sebab saya nak kita renung malam ni, okey, betapa hebatnya cabaran dan betapa kentalnya, betapa teguhnya, okey, betapa teguhnya iman pemuda-pemuda ni. Okey, keteguhan iman pemuda dia. Okey, so dia kisah dia. Boleh ke ni nak teruskan? Jangan tidur ni bukan bad story. Jangan tidur Boleh ke boleh? Okey, kita tarik nafas dulu, kita buat kita buat betulkan pernafasan dulu. Okey, kita betulkan pernafasan. Okey, jom kita tarik nafas dulu. Tarik, tahan, lepas. Okey, sekali lagi tarik, tahan, lepaskan. Sekali lagi tarik, tahan,
Lepaskan. Okey. So kita betulkan niat kita. Sahaja kita nak sharing malam ni adalah kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada something dan sesuatu yang kita boleh kutip dari sesi kita malam ni. Dan moga-moga Allah pandang usaha kecil kita. So sebelum tu, mari kita baca dulu Al-Fatihah. Sedekahkan buat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan kita sedekahkan juga buat guru-guru kita. Okay, and then kita selawat 10 kali. Okay, sebelum kita mulakan. Okay, Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Okay, so jom kita mulakan. So kisah pemuda Al-Kahfi. Okay, cuba teka berapa orang sebenarnya pemuda Al-Kahfi ni? Berapa orang semua yang tertidur dalam gua tu? Okay, berapa orang semua? Ingat lagi tak kisah dia? 7. Okay. Puan Mimi tu hebat tu. Dah ingat dah semua. Okay. So dia boleh dijadikan inspirasi untuk kita. Okay. Tak kala kita rasa macam tak ada jalan, tak ada harapan, tak ada sinar, sebenarnya janji Allah tu sentiasa ada. Jadi kita kena yakin. And then kita kena pasak keyakinan tu, luar biasa punya keyakinan. Okay. Jangan kita fikir kita rasa kita ni terancam, kita rasa kita dalam masalah, and then terus dah tak ada dah solution. Kita dah rasa macam lost dah. Tapi kita lupa kita sebenarnya ada Allah. Ramai orang dia macam tu. Dia kerisauan yang sangat tinggi, kerisauan yang sangat besar, menggunung tinggi dia. Okay, sampai dia lupa dia tu sebenarnya bertuah sebab ada Islam. Dia bertuah sebab dia ada Allah dan Rasul. Ramai orang yang macam tu. So kita tak nak jadi macam tu. Jadi ambil kisah inspirasi dari 7 pemuda ni. Okay, 7 Syu? 7. Okay, dari kisah pemuda Kahfi ni, ambil kesempatan untuk kita nak absorb semangat dan kekentalan. Sebab apa? Sebab ianya luar biasa. Kalau tak, dia tak akan diabadikan dalam Quran. Kalau tidak, dia tak akan disebut-sebut. Okay? Sebab apa? Sebab tahap keimanan mereka ini adalah tahap keimanan yang perlu kita contohi. Okay? Memang banyak kan keimanan para nabi, para sahabat. Okay? Cuma Kahfi ni adalah benda yang common, yang sentiasa kita dengar. Tapi kita dengar tu sekadar dengar je. Kita tak betul-betul faham secara dalam. Okay, so kisah ni dia kisah benar lah mengenai 7 orang pemuda yang tertidur dalam sebuah gua. Okay, dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran lah, ayat Al-Kahfi tu, dia ada cerita dari ayat 9 hingga 26. Okay, dia ceritakan kisah pemuda ni lah yang telah melarikan diri ke sebuah gua. Okay, macam mana perjalanan dia, macam mana Allah tidurkan dia selama 309 tahun. So kalau kita fikir pada macam logik akal lah, kalau kita fikir pada logik akal, dia macam tak logik kan, macam pelik. Kan, macam mana nak boleh tidur sampai ratusan tahun tu? Masya Allah. Okay, tapi itulah dia. Jika Allah berkata kun, okay, jadilah, maka jadilah. So tak ada yang mustahil jika Allah nak mengkehendaki. So tidak ada yang mustahil. Buang rasa mustahil. Sebab kita ni terlalu bergantung kepada logik akal. Okay, bergantung kepada logik akal. Kita buang tepi tentang magical thinking, magical living. Sebenarnya hidup ni bukanlah bergantung kepada logik sahaja. Tak. Kalau kita rely kepada logik sahaja, akan banyak benda yang tidak tercapai. Okey? Tapi kalau kita ni benda tu tak logik, tapi kita yakin Allah boleh buat. Contohnya kalau ada permasalahan yang sangat berat yang kita lalui, kita rasa macam tak logik, tapi kita nak serah juga dekat Allah untuk Allah bantu kita. So tak mustahil pun Allah boleh bantu kita.
Okey, dia masalahnya bukan pada kekuasaan, keesaan, kemampuan Allah, tapi masalahnya pada kemampuan hati kita untuk meyakini kebolehan dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, kuasa Allah tu melebihi segala-galanya. Okey? Dan kalaulah anda tahu kehebatan dan keesaan Allah ni, mungkin kita tak akan pertikaikan pun kemampuan Allah boleh bantu kita. Okey? Okey. So Allah berfirman, adakah kamu menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua dan Ar-Rakim termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan? So kat mana terletaknya gua Ashabul Kahfi ni? Kan? Jadi gua mereka ni, gua yang mereka bersembunyi ni, okey? Ada yang dia ada banyak macam pendapat lah. Okey, ada yang cakap berada dekat gua di Jabal Kasiyun kat Syria. Okey, ada yang cakap berada di gua di Efesus Tarsus Turki, yang susah nak sebut. Okey. Tapi yang menepati ciri-ciri sejarah tu adalah berada dekat mana ni? Abu Alanda, kira-kira 7 km dari pusat bandar Amman dekat Jordan. So lokasi ni dia lebih menepati ciri-ciri yang dikisahkan dalam Al-Quran lah. Okey. Okey, kesalahan Kak Zai. Okey, jom masuk. Mana lagi ni geng-geng kita ni? Okey, kita nak sharing santai je malam ni. Jangan serius sangat. Boleh dengar sambil-sambil masak ke, sambil makan, sambil baring, sambil tunggu-tunggu isyak tu kan. Jom. Okey. So okey, so kita tengok. Saya sikit-sikit jugalah Okey, so dalam surah Kahfi ni ayat 17, okey, Allah ada berfirman lah, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong ke keadaan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. So ini adalah Allah nak gambarkan kedudukan pintu sebenar lah dekat gua tu yang menjadi tempat persembunyian ketujuh pemuda tersebut. Okey, Allah gambarkan matahari terbit condong kiri kanan macam tu lah. Okey, jadi dia bukanlah kisah pemuda Kahfi ni bukanlah macam dongeng ke apa sebab mungkin ramai orang ingat dia macam kisah sejarah yang sengaja dibuat. Okey, dia sebenarnya benar. Jadi masa tu orang-orang Yahudi tu dia tanya Rasulullah lah, okey, tentang kisah pemuda Al-Kahfi ni. Kalau betul Rasulullah tahu, okey, dia tanya Rasulullah betul ke tidak. Kan? So Rasulullah pun tanyalah, wahai Muhammad, tolong ceritakan kepada kami tentang kisah 7 pemuda yang rela mengasingkan diri untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau sanggup menceritakan dengan benar, maka kami juga akan mengikuti ajaranmu dan menjadi sebahagian daripada orang Islam. Okey, so maksud dia masa tu okey, orang Yahudi ni dia sengaja nak test lah kan. Macam dia nak test, dia nak tahu Rasulullah ni betul ke tidak. Kalau betul, Rasulullah ni tahu ke tidak kisah tentang pemuda Kahfi tu. Jadi Rasulullah masa tu, kisah pemuda Kahfi ni dia berlaku sebelum lahirnya Rasulullah SAW lah. Okay, jadi Rasulullah tak tahu kisah tentang tu. So Rasulullah minta bantuan daripada Allah SWT lah. Okay, minta bantuan daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia orang Yahudi ni dah tanya dah Rasulullah. Jadi Rasulullah kena tahulah kisah tu. So Allah ceritakan, okey, selepas 15 hari baginda mendapat wahyu tentang penjelasan kisah Ashabul Kahfi. Okey, and then Allah ceritakan tentang kisah tersebut. Okey, so dalam ayat 9 hingga 26 tu lah, okey, Allah ada ceritakan dalam kitab suci Al-Quran kita. So lambat sikit ni saya baca daripada ni kisah ni, so saya skip jugalah, tak nak panjang sangat sebab kisah dia memang panjang. Okey, memang panjang tapi syok lah kita dengar kan, untuk nak refresh balik ingatan kita kan. Okey, so
dia masa tu, okey, masa tu pada zaman pemuda-pemuda tersebut, okey, dia ada satu pemerintahan dekat situ. Masa tu kerajaan zalim, okey. Dia ada seorang raja yang bernama Dikianus. Dikianus. Jadi masa tu pemerintahan tu zalim lah. Dia tak bagi, okey, dia tak bagi semua penduduk ni beriman kepada Allah. Sebab asalnya penduduk kampung, penduduk negeri tu dia beriman kepada Allah. Asalnya dia beriman. Tapi raja ni lepas kedatangan dia, okey, tukar kerajaan lah. Macam kita sekarang kan, tukar kerajaan. So kerajaan baru tu dia tak bagi semua rakyat dia sembah Allah. Dia tak bagi beriman kepada Allah. Okey, raja ni dia kufur lah. Okey, raja dari Rom. So dia memerintah secara kejam, secara kuku besi. Siapa-siapa je yang menentang keinginan raja, dia macam seolah-olah tempah maut lah. Okey. Okey. Sambil-sambil tu boleh komen juga nanti saya rasa macam seorang je ni. Krik-krik je nanti. Okey. Jangan tidur Okay, so dia memang paksa rakyat untuk murtad dari agama Allah Subhanahu Taala, serta dia suruh rakyat dia tu tukar kepada agama dia yang kufur tu. Dia suruh sembah batu berhala, lepas tu dia suruh buatlah benda-benda yang tak elok, and then jadi rakyat tu dia sangat takutlah pada ancaman, dan ada yang terpaksa akur pada raja yang zalim tu. Okey. Jadi pada masa tu terdapat sekumpulan pemuda yang beriman ni, dia tak nak tunduk. Dia tak nak tunduk kepada pemerintahan, kepada raja tu. Jadi di tengah-tengah kekufuran tu, semua tujuh pemuda ni dia bersembunyi. Okey, dia bersembunyi dan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi mereka ni sorok-soroklah, mereka beriman tu secara sembunyi. Dia teguh pertahankan akidah dia walaupun dia sedar nyawa mereka mungkin terancam. Okey. Jadi pengesahan mereka pemuda-pemuda ni beriman ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu Taala dalam firman dia. Okey, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Okey, so dalam ayat 13 ni Allah bagi tahu Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Allah ceritakan balik kepada Nabi Muhammad SAW yang pemuda-pemuda ni memang beriman. Memang mereka sangat beriman. Okey. So nampak tak? Kat sini kita boleh ambil dah pengajaran. So maksud dia mereka ni terpaksa bersembunyi untuk beriman, bertakwa. Dan kita hari ini perlukah kita bersembunyi? Tak perlu kan? So tu nikmat kita yang perlu kita syukuri. Okey. Jadi so 7 pemuda ni bertahan. Okey, mereka bertahan dan sampailah akhirnya. Okey, kemudian stay sebab last kali ni saya nak sentuh juga ada satu benda best yang saya nak sentuh. Habis kisah Al-Kahfi ni, saya nak sentuh kisah best juga. Nak share benda best juga. Okey. Penting juga. Okey, so dia orang tetap bertahan. Okey, dia orang tetap bertahan, and then sampailah akhirnya sampai ke pengetahuan raja yang zalim. So mereka dipanggil untuk menghadap raja tersebut. Waalaikumsalam. Jom. Kita santai je. Kita jadi kanak-kanak malam ni. Okay? Kanak-kanak yang dahagakan story. Dahagakan cerita. Gitulah juga kita kan. Okay? Jom kita refresh balik lah malam ni. Okay, di hadapan raja yang zalim tu, mereka sangat berani, okay, sangat yakin, sangat bersemangat. Okey, mereka petah berhujah mempertahankan iman dan prinsip serta akidah mereka, dan mereka sangat-sangat yakin. Jadi pemuda ni memang dia cakap terang-terangan, dia meyakini dan mengakui bahawa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah dan diminta pertolongan, dan dia adalah Allah Subhanahu Taala yang Esa, yang maha menguasai alam serta isinya yang kekal abadi dan tidak ada sebarang pun kekurangan. Dialah tempat kita meminta pertolongan dan dalam susah atau senang, suka maupun duka. Okey, jadi pemuda ni teguh ni, dia berani berkata-kata. Dia sangat outspoken depan raja tu, dia cakap benar, dia cakap betul. Okey, dia cakap, dia yakin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Okey.
Okey, jadi Allah berfirman lagi menceritakan peristiwa mereka berhujah dalam surah Al-Kahfi ni ayat 14 hingga 15. Allah cerita lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri di hadapan raja, lalu mereka berkata, membentangkan dan menegaskan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain Dia. Sesungguhnya jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, kan lantang bersuara Allah cerita balik dekat Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kahfi ayat 14 hingga 15. Jadi raja ni terkejut lah lepas dia orang cakap macam tu. So dia pun tak tahu nak cakap macam mana. Kelu ni, raja tu kelu. Raja dengan pengikut dia kelu, tak tahu nak cakap. Jadi walaupun dia tak dapat membalas hujah-hujah mantap dari pemuda-pemuda tersebut yang beriman tu, okey, tapi raja yang zalim tu dia tetap berkeras, dia nak mereka 7 orang ni murtad daripada agama mereka. Dia tak kira, dia nak juga. Jadi dia menggunakan kekuasaan dia yang ada pada dia tu untuk mengancam dan memaksa pemuda tu untuk meninggalkan agama. Apa yang dia buat adalah dalam tempoh 2 hari pemuda tersebut kalau gagal murtad, kalau tak buat apa yang disuruh, okey, dia akan dimurtad secara paksa dan akan dijatuhi hukuman mati. Okey. Zalim ke zalim? Zalim ke sangat zalim? Okey. Okey, so mereka tidak takut lah. 7 orang pemuda ni memang dia orang tak takut. Dia orang sangat kental dan yakin mereka tekad dah, mereka akan saling bantu-membantu dan mempertahankan iman mereka sehingga titisan darah yang terakhir. Jadi bagi mereka lebih baik mati menggenggam iman daripada mengikut jejak raja yang menyekutukan Allah. So oleh kerana sayangkan akidah dan agama mereka, pemuda tersebut bermesyuarat sesama sendiri untuk cari satu keputusan muktamad lah. Okey, kumpulan pemuda tu akhirnya buat keputusan untuk sembunyi. So diorang decide untuk sembunyi dulu. Okey, Allah ada cerita lagi dalam ayat yang ke-16, dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberi bantuan yang berguna. Okey, ini bukanlah Allah turunkan direct arahan tu kepada mereka, tapi Allah beri gerak hati kepada mereka. So akhirnya mereka memutuskan untuk lari bersembunyi dan berlindung ke suatu tempat tersorok di kawasan pedalaman. Berangkatlah mereka tu tuju kat kawasan pergunungan tu lah. Nama Nikhayus. Nikhayus. Jadi kat situ tu ada sebuah gua. Ada sebuah gua yang diorang jadikan tempat sembunyi. Okey. So masa mereka masuk, sebelum mereka masuk ke pintu gua tu, mereka doa. Mereka ada doa. Allah ada firman dalam ayat 10, ingatkanlah peristiwa ketika sekumpulan pemuda pergi ke gua lalu mereka berdoa. Okey, ada doa. Doa dia, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Okey, ada doa Ashabul Kahfi tu. Okey, so ikut para ulama, dia orang 7 orang ni nama dia, okey, Tamliha, Maksalmina, Martunus, Nainunus, Saryunus, Zunwanus, Falyastatintiunus. Susah betul nama dia. Okey, ada lagi ke ni? Kan dah cakap dah, mesti ada yang boring ni kan dengan story-story ni. Okey, tak apa, kita santai je malam ni ya. Jangan stres-stres, jangan serius sangat. Jangan serius sangat. Okey, so nak sambung ke tak ni? Ke nak tukar je topik lain? Ada. Okey, ada. Okey, so mungkin ada yang dah tahu kisah ni. So sajalah kita refresh balik sebab kita nak ambil pengajaran secara keseluruhannya. Lepas ni kita nak buat kesimpulan sikit. Okey, sambung. Ni cakap. Okey, excited lepas ni boleh backstory untuk anak-anak juga. Okey, so masa dalam perjalanan ke gua tu, mereka ditemani seekor anjing lah. Anjing tu nama dia Kithmir. Okey, ada riwayat yang menyatakan Kithmir tu anjing milik Tamlika, salah seorang pemuda daripada 7 pemuda tu lah.
Jadi anjing tu bersama-samalah dengan mereka berlindung dan sembunyi dalam gua tu. Jadi sebab keletihan, 7-7 ni tertidur dalam gua tu. Okey? Masya Allah. Okey. So anjing ni dia ada kat sekitar gua tu lah. Jadi esoknya dah cukup 2 hari ni, esoknya raja ni diperintahkan agar segera bawa pemuda-pemuda tu untuk dihukum mati. Masya Allah. Tapi arahan kejam ini menemui kegagalan. Sebab apa? Pemuda tu dah menghilangkan diri. Seronok Syu cakap. Okey? Menghilangkan diri dan sukar ditemui. Jadi semua rakyat dikerahkan untuk cari pemuda tu yang dianggap menderhaka tu. So pencarian pun bermula lah. Jadi mereka diburu oleh pembantu setia raja. Lepas tu diburu oleh tentera Rom. Bahkan penduduk kawasan tu pun juga, penduduk tempatan tu juga turut. Okey, yang lagi-lagi yang memang orang kata apa, seangkatan dengan raja tu, yang memang dah menganut agama raja tu, so turut sama cari ni, dikerahkan juga untuk cari. Jadi raja tu berjanji kalau siapa-siapa yang jumpa berjaya bawa pemuda tu menghadap raja akan bagi hadiah best dan kenaikan pangkat. Gitulah lebih kurang marketing dia. Okay, and then dia orang pun carilah. So ada sekumpulan lah pencari dan pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan ada juga. Okay, akhirnya dia jumpalah sebuah gua tu. Dia jumpa. Tapi gua tu dia macam ngeri. Dia macam scary, gerun je. Jadi dia orang takut nak masuk. Okey, gua tu nampak gerun, so diorang takut nak masuk. So Allah ada berfirman dalam ayat 18, Allah cakap, dan anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat pintu gua, dan jika kamu melihat mereka, tentulah kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi rasa gerun dan takut kepada mereka. So maksud dia, mungkinlah Allah gerakkan hati nak suruh nak buat nampak benda tu menakutkan. Okey, kaki anjing tu nampak scary ke macam mana kan. So raja pegawai tadi tu dia cakap apa? Dia cakap dia dah cari dah semua tempat. Okey, dia dah cari dah semua tempat. Gua-gua semua dia dah tutup dah. Kalau ada mereka dalam gua tu, mereka akan mati juga. Sebab dia nak menyedapkan hati raja. Padahal dia takut tadi nak masuk dalam gua tu kan. So dia cover line lah. Dia cakap dia dah tutup dah semua pintu gua tu. Kalau ada pun nanti dia mati juga sebab lapar kan. Jadi itulah batas logik manusia yang mungkin dia rasa macam dia hebat. Okey. Jadi dia rasa benda tu setakat tu je. Dia rasa apa yang dia buat tu boleh berjaya. Okey, logik manusia. Tapi dia tak fikir padahal ada sesuatu lagi kekuatan. Okey, ada sesuatu lagi kekuatan yang tak mungkin boleh dicapai akal. Okey, manusia biasa. Dan dia adalah Allah SWT yang tak akan membiarkan orang-orang yang membuat kerosakan dan penderitaan kepada hamba-hamba yang dikasihi. So maksud dia itu adalah sekadar apa yang mereka tahu, apa yang mereka faham, apa yang mereka rasa. Tapi mereka tak tahu kekuasaan dan keesaan Allah ni, kehebatan Allah ni. Allah boleh jaga hamba-hamba dia yang dianiaya, yang ada orang yang berniat jahat ke atas hamba-hamba yang dikasihi Allah ni. Jadi tak ada yang mustahil pun bagi Allah untuk memelihara dan menjaga hamba dia. Okey. So dalam gua tu 7 pemuda ni, subhanallah, memang diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ditidurkan dengan nyenyaknya dalam gua tu untuk sekian lama. Allah ada cerita dalam ayat 11, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Subhanallah. So ada yang cakap pemuda ni tidur berapa? 309 tahun kan? Ikut kiraan ahli kitab tahun Masihi, dan tambah 9 tahun lagi dengan kiraan tahun Hijrah. Macam itulah lebih kurang. So ulama keluarkan 309 tahun. Allah ada bagi tahulah dalam ayat yang ke-25, dan mereka telah tidur dalam gua mereka selama 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan hendaklah kamu tambah 9 tahun lagi dengan kiraan kamu, yakni menjadi 309 tahun. Ni Allah cakap sendiri dalam ayat yang 25. So walaupun mereka tidur dengan sangat lama, tanpa makan, tanpa minum, tapi kekuasaan Allah SWT ni, badan mereka, jasad mereka tak hancur, tak rosak. Allah jaga mereka.
Allah simpan mereka, Allah selamatkan mereka. Okey. Jadi Allah dah susun eloklah macam dalam tu kan pencahayaan, pengudaraan, kesegaran tubuh mereka tu tetap orang kata apa? Dia punya ventilation tu terjagalah. Tu kehebatan Allah Subhanahu taala lah. Allah ada ceritalah dalam surah dalam ayat 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Okey, so ada sesuatu yang kita boleh ambil dari ayat ni sebenarnya. Okey, siapa-siapa yang Allah bagi hidayah, petunjuk, so kita dapat capai kejayaan. Okey, kita dapat capai kebahagiaan. Tapi kalau sesiapa yang Allah sesatkan, kita takkan sekali-kali boleh penolong yang dapat tunjukkan jalan yang benar. Okey, jadi Allah sengajalah beri ilham ketujuh-tujuh pemuda tersebut tu untuk masuk ke gua tu. Okey, yang tadi tu kan Allah gerakkan hati mereka. Sedangkan mereka sendiri pun tak tahu perancangan Allah. Mereka sendiri pun tak tahu Allah dah atur dah sebenarnya perjalanan mereka. Okey, mereka berkira-kira nak sembunyi apa semua tiba-tiba ke gua. Mereka tak tahu apa benda tu. Sedangkan Allah memang dah atur dah, memang dah sengaja gerakkan mereka untuk masuk ke gua tu. Okey? So kalau kita tengok keadaan mereka dalam gua tu, kita pun takkan percaya mereka sedang tidur. Okey, so Allah ada cerita dalam ayat 18, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, supaya badan mereka tidak dimakan tanah. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. So maksud dia Allah jagalah kan. Kalau orang sakit lama-lama yang lumpuh tu, dia kan kena balik-balikkan juga badan, sebab nanti dia akan kena back sore, penyakit sebab tekanan, especially dekat sendi-sendi lah kan, dekat bahu belakang ni, dekat pinggul, dekat tempat yang berat tu kan. Kalau ada siapa-siapa yang pernah experience mak ke ataupun nenek ke kan, arwah-arwah sebelum ni yang pernah sakit, yang baring lama tu kan, mesti kena badan kat mana-mana, kudis ke apa tu kan. So Allah balik-balikkan badan mereka. Subhanallah kan, sampai tahap tu Allah jaga kan. Hebatnya, baiknya, pengasih penyayangnya Allah, sampai tahap tu Allah jaga. Okey. So masa berlalu, zaman bersilih ganti. Okey, bertukar generasi ke generasi. Okey, jadi kerajaan dahulu tu yang kejam tu, okey, yang musyrik tu tak ada dah. Dia dah berubah dah menjadi negeri yang maju, bebas dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Maksud dia bebas dah nak menganut agama apa-apa. Sampailah tempoh yang Allah dah tetapkan. Okey, selepas 309 tahun, Masya Allah, Subhanallah, 309 tahun, kita ni 30 tahun pun rasa macam, ya Allah kan, lama dah 30. Nah, 100 tahun hidup pun, contoh Mahathir tu kan, pun dah rasa lama. Apatah lagi 300 tahun ditidurkan. Subhanallah. Okay, so mereka pun dibangunkan. So mereka dibangunkan. Jadi pemuda-pemuda tersebut dah bangun dah ni. Subhanallah. Bangun sebab apa? Sebab perut lapar. Jadi bila mereka bangun, mereka tanya, berapa lama mereka tidur ni? Kan ada yang sangka mereka tidur dalam masa sehari. Ada yang sangka mereka tidur separuh hari. Sekejap je rasanya tidur tu. Mereka tak sedar pun mereka tidur dalam jangka masa yang sangat panjang sebenarnya. Kan, mereka ingat mereka tidur sekejap je, subhanallah. Dan Allah ada cerita dalam ayat 19, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari je. Kan, sehari atau setengah hari. Jadi sebab lapar tu, mereka mencadangkan agar dihantar seorang wakil ke bandar untuk mencari makanan, untuk mencari sesuatu yang dimakan. So akhirnya mereka pilih pemuda yang bernama Tamlika tadi tu untuk ke kota Afsus. So kebetulan masa tu, masa mereka melarikan diri tu, mereka bawa bekalan duit tu. Mereka ada bawa bekalan wang perak masa tu. Okey, Allah ada cerita dalam ayat yang ke-19 hingga 20. Maka suruhlah
salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak kamu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, yakni yang bersih dan halal, maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kamu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kamu kepada seseorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, nescaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian nescaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kan? Ni adalah dialog antara mereka lah ni. Okey, maksud dia apa? Betapa bersihnya hati dan akhlak mereka. Okey, walaupun mereka dalam keadaan yang cemas, yang takut, mereka tidur, bangun tu mereka masih bersambung kisah yang sebelum tidur tu. Maksud dia, mereka masih lagi dalam ketakutan, diburu oleh raja yang zalim tu. Sebab mereka tak tahu apa yang berlaku kan. Jadi masa mereka nak pesan ke Tamlika nak pergi cari makanan tu, dia pesan pilih makanan yang bersih lagi halal. Subhanallah. Okey, dia sempat lagi pesan cari makanan yang elok untuk dimakan. Okey, sebab apa? Memang Islam kita disuruh untuk cari makan yang betul. Okey, makanan yang halal. Halalan thayyibah. Okey, jadi nak cakapnya, mereka ni sangat-sangat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya iman mereka tu. Kita hari ni main makan je. Ada tengok tak siapa yang masak kat kafe-kafe yang kita makan tu? Okey, kalau boleh nak makan, carilah orang yang beragama Islam untuk makan. Sebab ada kisah, saya tak berapa ingat dah kisah ni. Saya pernah dengar dulu cerita, maksud dia makanan yang dimasak oleh orang Islam lagi, walaupun orang Islam ni tak solat ke apa, lagi bagus daripada makan masakan yang dimasak oleh bukan Islam. Okey, so carilah makanan. Lepas ni nak pergi bawa anak-anak ataupun family makan kat restoran, tengok dulu siapa yang masak. Adakah mereka tu menyebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Okay, at least pastikan orang yang masak tu adalah orang yang beragama Islam. Okay, maksudnya carilah makanan. Lepas ni pun tengok lepas ni tengok makanan tu halal atau tidak. Ajar anak kita sekarang nak beli makanan dekat supermarket, tengok ada halal atau tidak. Okay, so itu adalah orang kata apa, ajar daripada mereka kecil. Okay. Okay, so mereka ni sangat hati-hati. Mereka sangat hati-hati. Mereka tak nak orang tahu pasal mereka ni. So mereka takut-takut lagi ni. So masa Tamlika tu keluar, dia memang berhati-hati, tak nak orang tahu pasal dia. Sebab dia takut raja tu tahu dan ambil bunuh dia orang semua. So Allah takdirkan supaya berita tentang mereka tu diketahui oleh hamba-hamba yang lain untuk nak menunjukkan keagungan dan kekuasaan serta kehebatan Allah. Jadi masa diorang tu dibangkitkan selepas tidur 309 tahun tu, suasana negeri dah banyak berubah. Okey, suasana negeri dah banyak berubah. Kebetulan masa tu pemerintah negeri tu merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Begitu jugalah dengan kebanyakan rakyat. Maksud dia masa tu dah berubah dah semua. Okey, pemerintah beriman dan rakyat juga beriman. Cuma ada jugalah segelintir yang masih ragu-ragu rakyat tu dan mempertikai tentang kebenaran kiamat. Okey, mereka ragu-ragu bagaimana Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Apatah lagi yang telah beribu malah berjuta tahun lamanya dimakan tanah. Kan? Jadi tepatlah masa Allah bangkitkan Ashabul Kahfi tadi pada zaman tersebut dan menzahirkan kekuasaan. Faham tak maksud dia? Jadi masa dia orang dibangkitkan tu, memang masa tu pemerintahan Islam dah, kerajaan Islam, rakyat pun Islam. Tapi ada lagi segelintir yang masih ragu-ragu, mereka tak percaya tentang kiamat. Mereka tak percaya yang Allah boleh bangkitkan orang yang dah tidur lama, orang yang dah mati lama, beratus tahun, beribu tahun yang memang dah lunyai dimakan tanah. Mereka tak percaya. So tepatlah waktu Ashabul Kahfi dibangkitkan. So Allah boleh jadikan peristiwa ini sebagai saksi tentang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah ada cerita dalam ayat 21, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya mereka mengetahui bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang mati adalah benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Okey, subhanallah. Faham ke fahami? Faham tak? Faham tak perjalanan cerita tu? Faham ke faham? Okey, jadi pendedahan ni dia berlaku masa
segelintir rakyat, okey, ramai rakyat tu bertelagah sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Benda tu pun boleh dijadikan isu. Faham tak? Benda tu pun dah boleh dijadikan isu. Mereka bergaduh cakap pasal tak percaya orang mati boleh hidup balik. Okey? Jadi Allah pun dah dedahkan. Allah dedahkan pasal pemuda-pemuda kafir tu. Okey, semasa Tamlika tu datang ke kota nak beli makanan. Dia orang pergi ke kota tadi tu nak beli makanan. Jadi pemuda Tamlika tu dia pergi dengan perasaan takut ni. Kan, risau. Last dia sampailah ke kota. Jadi dia hairan lah Tamlika ni. Dia tengok kota tersebut penduduk berubah. Tak macam dia tinggalkan dulu. Apa dah jadi. Okey, macam bingung-bingung gitu kan. So bingung-bingung pun akhirnya sampai dia ke pasar dan dia jumpa dengan salah seorang penjaja makanan. Jadi penjaja tu pelik, tengok duit yang dia guna tu. Okey, hairanlah tengok duit yang dia guna ni duit lama. Duit lama. Okey. Jadi penduduk kota tu pelik dengan keadaan dia. So bila tengok duit yang wang perak yang berzaman tak digunakan lagi tu, dia orang pun syak lah sesuatu. Okey, dia orang pun syak sesuatu. So dia orang pun panggil lah penguasa pasar yang sangat bijak. Okey, yang sangat bijak untuk soal, untuk tanya. Jadi maka macam kita lah kan, satu tempat tu kita tahu kisah dulu kan. Jadi orang lama, orang bijak kawasan pasar tu dia tahulah dulu memang ada kisah pemuda yang hilang. Jadi mereka pun fahamlah yang rupanya okey, pemuda ini adalah pemuda yang pernah hilang. Sebab apa? Sebab kisah dia ni masa tu, zaman tu memang orang kata apa, riuh. Jadi cerita yang sangat masyhur, yang digembar-gemborkan. So berzaman nak bolehkan orang lupa kisah tu. Okey, bagus. Okey. So dia orang tahu 3 abad yang lepas tu ada peristiwa pemuda lari dari kepungan raja. Sebab apa? Pemuda-pemuda tu lari sebab mereka tak rela menjual agama kepada raja yang zalim tu dan paksa mereka untuk menyembah batu. Okey? Jadi salah seorang dari penduduk tu pun cakaplah dekat pemuda tersebut, janganlah khawatir, jangan risau kepada raja ganas yang kamu katakan tadi tu. Sebab apa? Raja tu dah mati dah 300 tahun yang lalu. Raja yang memerintah sekarang ini adalah raja yang mukmin, yang soleh, yang juga baik hati. Raja kami yang sekarang ini orangnya beriman seperti mana yang kamu imani. Subhanallah, kan? Jadi barulah apa? Pemuda yang tadi bertelagah tu insaf, okey? Insaf sebab tengok sendiri apa yang sebenarnya dah terjadi. Okey, Allah dah buktikan depan mata terang-terang, okey, bahawa mereka yang 300 tahun duduk dalam gua tu tiba-tiba hari ni Allah hidupkan balik. So insaflah pemuda-pemuda yang bertelagah, yang gaduh tadi tu. Allah tunjuk depan mata. Okey? Okey. So far okey ke? So far okey ke tak okey ni? Okay, stay last kali saya nak share something juga dekat anda. Okay, so orang ramai tu yang datang ke rumah pemuda tadi tu, yang Tamlika tadi tu, orang-orang tu bawa Tamlika pergi menghadap raja lah. Okay, menghadap raja yang beriman tu sebab nak terkejut ni kan. Semua orang masih lagi terkejut, macam tak percaya, macam something yang sangat miracle berlaku. Okey, jadi raja tu pun sangat-sangat terkejut lepas Tamlika ceritakan semua kisah. Okey, jadi raja tu pun peluk Tamlika tu dengan juraian air mata yang tak terhingga, nangis, subhanallah. Jadi sekejap suasana istana tu jadi hening sekejap kan. Seketika jadi macam sedih je semua sebab dia macam kisah yang sangat syahdu. Okey, 7 pemuda ni lari sebab nak selamatkan iman. Okey, jadi tiba-tiba so raja tu peluk Tamlika tu dan nangis sebab kekuasaan Allah SWT dan keimanan tu. Okey, keimanan tu sebenarnya yang sangat dikagumi sampai tahap tu, dan kekuasaan yang Allah dah tunjukkan. Okey, jadi
raja tu dia jelaskanlah, dia cerita kepada Tamlika tu yang raja kejam yang bernama Dikianus tu mati dah 309 tahun yang dulu. Jadi lepas dengar semua kisah yang Tamlika cerita, raja tu pun ajaklah raja tu ajak untuk pergi melawat lagi, melawat dan tengok sahabat-sahabat yang lain tu lah, 6 orang lagi tu kan. Okey, jadi yang sedang tunggu kelaparan dalam gua tu lah. So dia pun sebab dia nak tahu kisah sebenar apa semua kan. Raja nak dengar sendiri dari ke-6 ke 7 orang tu. Sudah dengar seorang, jadi dia nak dengar. So pembesar semua dengan raja-raja sekali berangkatlah ke gua tu nak pergi tengok mereka semua. Jadi mereka pun dibawa lah ke istana. Okey, dibawa ke istana dan diberi tempat, dia bagilah tempat tinggal tu sekejap. So raja ajak sebenarnya pemuda ni tinggal bersama dekat istana tu. Raja ajak berkali-kali tinggal dekat istana tu. Okey. Tapi pemuda tu semua tolak dengan baik dan memilih untuk kembali ke gua semula. Okey. Jadi pemuda tadi bercakap kata apa kan? Pemuda tadi cakap apa? Dia orang cakap, kami ini sudah tidak mengharap hidup yang lebih panjang lagi kerana kami sudah melepasi beberapa keturunan dan kesemuanya telah meninggal dunia. Malah negeri dan binaan besar yang dahulu pun sudah runtuh semuanya. Yang kami lihat sekarang ini adalah serba baru. Kami pun puas hati melihat raja dan penduduk yang hidup di negeri ini sudah sama-sama beriman kepada Allah. Okey. Jadi pemuda ni pun pesanlah kepada semua yang ada dekat situ, sentiasalah beriman kepada Allah dan jangan sesekali tunduk kepada sesiapa yang mengajak pada jalan kesesatan dan kemusyrikan. Lepas pada tu mereka ucap selamat tinggal pada raja dan rakyat-rakyat yang beriman tu. And then pemuda tu pun sujud dan berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan rahmatnya dan agar Allah SWT izinkan mereka pulang ke rahmatullah. Subhanallah. Okay. Dia solat, sujud, and then dia doa minta Allah ambil, minta Allah jemput mereka pulang. Jadi lepas mereka doa tu, mereka rebahkan badan dekat tempat pembaringan lalu menghembuskan nafas yang terakhir dengan tenang dan tenteram. Okey, subhanallah. Dan Allah pun dah ambillah roh-roh pemuda itu kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Okey, jadi dalam peristiwa ni apa yang kita boleh belajar? Okey? Apa yang kita boleh belajar? Apa yang kita boleh belajar? Apa yang kita boleh belajar? So lepas mereka tu pergi orang ramai tu discuss lah macam mana nak beri penghormatan yang sewajarnya kan, supaya pemuda tu sentiasa diingati kan, pemuda-pemuda suci yang hebat yang beriman. So mereka discuss mungkin nak adakan masjid, nak bina masjid. Tapi Allah ada cerita dalam ayat 21, setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah SWT jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sesungguhnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Okey. So kalau kita tengok kisah Al-Kahfi ni, dia sangat amazing lah perjalanan dia tu kan. Keimanan, ketakwaan dan kekentalan ketujuh pemuda ni. Okey, bagaimana dia sangat berani, sangat yakin, sangat berpegang kuat dengan iman takwa mereka. Mereka sangat yakin dengan Allah walaupun masa tu belum lagi ada Rasulullah SAW kan. Tapi hati mereka sangat yakin. So kita hari ni macam mana? Cuba tanya balik. Cuba kongsi setiap orang yang masih ada apa yang paling bagi anda, apa poin yang sangat menyentuh anda dalam overall kisah pemuda Kahfi ni. Cuba kongsikan. Kak Zai cakap jangan pernah menyerah.
keteguhan iman, berani kerana benar. Setiap apa yang berlaku ada rahsia, hanya Allah yang tahu. Okey, Allah subhanallah. Okey, alhamdulillah. Jadi kehebatan Allah tidurkan mereka selama 300 tahun tanpa mereka ada kesakitan dan sebagainya. 300 tahun tu Allah tidurkan mereka and then bangkitkan mereka. Kalau kita cerita dekat orang yang tak pernah dengar kekuasaan Allah, mungkin benda tu sangat magic kan. Tidur 300 tahun, macam mana kan? Tapi sebenarnya itu hanyalah sedikit sahaja daripada kekuasaan dan keesaan Allah. Maksud dia apa? Maksud dia lebih banyak lagi kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belum tahu. Banyak lagi benda yang kita belum tahu tentang keesaan Allah. Okey, contoh tentang alam semesta. Saya tak masuk lagi tentang alam semesta. InsyaAllah next session saya nak cerita tentang anda kisah yang sangat amazing dan hebat ni. InsyaAllah saya akan cuba cerita next week. Okay, InsyaAllah kalau anda dengar kisah ni, anda mungkin tak terkata-kata, terpana. Sebab apa? Sebab subhanallah, rupanya kita ni sangat kerdil. Macam sayap lalat macam tu je. Kerdil sangat. Subhanallah. Jadi banyak lagi. Ini hanyalah sedikit sahaja daripada keajaiban Allah, daripada kehebatan, kekuasaan dan keesaan Allah. Ada banyak lagi magical yang Allah dah tunjuk dan Allah belum tunjuk. Okay? Allah itu dia sangat amazing. Dia sangat magic. Okay? Ya, kuasa Allah tiada satu makhluk pun boleh tandingi. Tiada yang mustahil dengan izin Allah. Okay, betul. Subhanallah. Okay, jadi kita ni dalam kehidupan kita sekarang ni, janganlah kita terlalu rasa macam, kalau kita diuji, janganlah rasa macam, ya Allah, bermasalahnya aku. Kan, setengah-setengah orang dia macam tu. Dia tak tahu macam mana nak hadapi, nak santuni ujian, dugaan dan kehidupan dia. Jadi diuji sikit pun dia rasa banyaknya uji. Kan, uji sikit je tapi dia rasa dah hebat dah ujian dia. Bayangkan, tu baru kisah Ashabul Kahfi yang diuji macam tu. Ada banyak lagi kisah-kisah nabi-nabi kita yang sebelum ni diuji dan Rasulullah SAW, tak kurang hebatnya ujian yang dilalui. Dan saya ada dengar ulama ada cakap Nabi Yunus, bayangkan Nabi Yunus kan dicampak daripada kapal. Sebab apa? Undi, tengok nama dia juga yang kena campak. 2-3 kali undi, tengok siapa yang kena campak dekat laut yang bergelora tu. Undi tengok Nabi Yunus juga. Subhanallah. Bayangkan kita ni yang ni tiba-tiba kena campak dekat laut dalam keadaan laut bergelora. Cuba bayangkan apa perasaan. Lepas angkasa lepas apa tu semua nanti kita cerita. Yang tu kalau tahu, subhanallah. Okay, nanti saya cerita yang tu. InsyaAllah next session. Okay, jadi bayangkan Nabi Yunus tadi tu ditelan ikan pula, duduk dalam ikan. Gelapnya, dengan tak nampak apa-apanya, dengan tak boleh buat apanya, mulut ikan tu luas sangat ke kan? Nak cakapnya kedugaan dulu hebat. Sekarang ni kita bersyukur sebab kita ni umat Nabi Muhammad, hukuman kita ditangguhkan. Allah bagi kita peluang untuk bertaubat. Allah bagi peluang kita untuk berbetulkan. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah beri kita keistimewaan. Umat yang terdahulu kan, buat je salah, buat je dosa, terus datang je balasan. Umat Nabi Nuh, Nabi kaum Lut, macam-macam. Macam-macam Allah dah binasakan kaum-kaum yang terdahulu. Kita ni alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah tangguhkan. Bersama mana pun dosa kita, Allah hold dulu. So bersyukurlah kita diberi ruang dan peluang. Jangan kita komplain banyak sangat terhadap segala ujian dugaan dalam kehidupan kita. Tak layak langsung untuk kita nak komplain. Tak layak langsung. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi sebenarnya untuk kita syukuri, untuk kita renungi, berbanding dengan kita nak banyak komplain. So saya nak kongsikan dengan anda yang saya cakap tadi. Last ada benda yang saya nak share adalah tentang level peringkat tipu daya syaitan. Ni selingan lah.
Okey. Saya dah lama dah cari sebenarnya ni. Level nafsu tu lain Level nafsu tu lain. Ni level syaitan yang berjanji nak menjahanamkan kita. Okey. Okey, so level yang pertama ni, level tipu daya syaitan, perkongsian daripada Coach Eileen juga ni sebenarnya. Okey, so level yang pertama adalah syaitan ni dia sangat taat dalam SOP nak nyesatkan manusia kan. Jadi dia usaha untuk menggagalkan ketaatan manusia. So apa yang dia buat, dia membisikkan ketaatan, dia membisikkan agar manusia ni jangan taat. Yang ni level biasa, level paling bawah lah. Okey, level yang bawah. Yang ni dah biasa, command sangat lah. Dia bisik, tak perlu buat kebaikan. Okey, tak perlu buat kebaikan. Dia bisik untuk gagalkan ketaatan, dia bisik untuk manusia ni sesat. Yang ni common. Okey, biasalah level prebet. Okey. Jadi Imam Ghazali ada bagi tahu orang yang dilindungi Allah akan bermonolog dengan setan. Wahai setan, aku tetap perlu taat kepada Allah sebagai bekalku untuk ke alam yang seterusnya. Okey, so level yang kedua, peringkat yang kedua, pangkat syaitan yang kedua. So apa yang dia buat? So dia tak berjaya sebab level pertama tu manusia dah beriman. Okey, so dia tak berjaya. So dia hantar setan level tinggi sikit. So setan level tinggi ni dia buat apa? Dia membiarkan manusia taat. Okey, dia biarkan manusia taat, tapi dia bisikkan suruh bertangguh. Contoh, nantilah, kejap lagi lah aku buat. Contoh solat kan. Kejap lagi lah. So perkataan nanti dan kejap. Jadi hati-hati. Be careful. So jawab dengan setan tu balik. Hei setan, ajal mautku bukan atasku. Jangan suruh aku bertangguh jika aku tunda amalku ini ke esok dan tulat. Bila lagi aku nak buat? Kerana sesungguhnya setiap hari ada amal yang baru, okey, yang perlu aku buat. Okay, so tu setan pangkat yang kedua. Okay, and then pangkat yang kedua tak berjaya, dia hantar pula setan yang pangkat tinggi sikit. Kan, siapa yang pernah dengar sebelum ni? Okay, puak-puak setan ni. Okay, dia orang ni sangat istiqomah dalam nak menyesatkan manusia. Malu sungguh dengan kita hari ini. Nak beribadah pun tak istiqomah. Setan pun istiqomah untuk sesatkan manusia. Subhanallah. Okay, so setan pangkat yang ketiga tadi ni, level tinggi sikit ni, pangkat tinggi sikit ni, setan cakap apa? Dia bisikkan suruh buat cepat-cepat hingga terburu-buru. So bila macam ni, monolog lah dengan setan. Jawab, amal yang sedikit tapi sempurna daripada banyak tapi kurang. So maksud dia kat sini, istiqomah tu penting lah kan. Amal sedikit tapi sempurna daripada banyak tapi kurang. So tak nak macam tu. Okay, so setan tak berjaya juga untuk nak influence kita pada level ni. So dia hantar pula setan pangkat tinggi lagi. Setan dia banyak pangkat juga. Okey, dia hantar pula setan level lain lagi, level tinggi sikit, pangkat keempat ni. Okey, setan cakap, buat dengan sempurna. Kan? Setan cakap, okey, tak apa, buat dengan sempurna. Buat amalan ni, amalan terbaik, tapi dengan asbab nak pamer kepada manusia, riak. Sekiranya seseorang dalam lindungan Allah, maka jawablah pada setan, apa guna amal aku lakukan ini untuk perhatian manusia? Apa tak cukup perhatian Allah padaku? Petanda riak, tengok amalan tu kita buat time ada orang dan tak ada orang. Ada orang buat, tak ada orang tak buat. Maksudnya kita tengoklah, kita buat tu time ada orang. Contoh setengah orang kan, orang ada ni, solat dengan cermat kan. Time orang ada, sopan, warak, alim. Time orang tak ada, jadi setan. Contoh. Okey. So kalau tak berjaya juga setan level ni, dia hantar setan pangkat lagi tinggi. Okey, dia hantar setan pangkat lagi tinggi. Tu dia pangkat kelima pula. Okey, pangkat kelima, setan datang lagi. Setan wujudkan perasaan ujub yang halus. Okey, tipu daya perasaan yang bersifat sihir keakuan diri. Okey, syaitan bisik lepas manusia buat ibadah. Wah, hebat mu ni, agung, mulia mu ni. Bila manusia rasa, yelah baru tahu ke. Jadi kena hati-hatilah.
Okey, kena hati-hati. So Imam Ghazali cakap sekiranya kita dalam rahmat Allah, kita dapat jawab dengan setan, wahai setan, ini semua kurniaan Allah, bukan upayaku kerana dialah Allah. Aku tak boleh buat apa pun amalan ini kalau bukan bantuan Allah. Tak mampu aku buat ganjaran besar kerana aku pemaksiat yang banyak. Maka jangan bergantung dengan amalan, namun ibadah adalah tanda perintah dan kehambaan kita kepada Allah. Okey? Beza. Okey. Jadi kita kena banyakkan istighfar dan cakap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebab apa? Sebab perasaan ini dia datang dekat hati kita, dia halus. Dia sangat halus. Okey, contohnya kita rasa kita bagus dah. Oh, bangun tahajud ni, solat tahajud ni 12 rakaat. And then baca Quran banyak ni. Banyak baca Quran. Selawat beribu-ribu, zikir istighfar beribu-ribu. Okay? Tapi kita rasa keakuan. Oh, aku hebat, aku berjaya aku buat hari ni. Oh, aku berjaya capai target. Bila kita rasa aku ada keakuan, di situlah. Okay, situlah sebenarnya setan yang pangkat tinggi ni sedang merosakkan kita. Sebab tu penting dalam ilmu tasawuf, dia tak nak ada keakuan dalam diri. Kita nak buat amal ibadah apa-apa, kita jangan rasa keakuan. Sebenarnya kalau Allah tak izin, tak boleh pun. Kalau Allah tak pinjamkan iradat, kemampuan, keupayaan, kita tak boleh pun nak ada hari ini. Okey, nak berkongsi, nak ada hari ini nak dengar perkongsian, nak ada hari ini nak belajar, tak ada. Okey, kalau Allah tak pinjamkan, tak ada. So jangan ada keakuan diri. Contoh pakai pakaian yang sempurna, cakap sopan-sopan, rasa diri ni alim dah, baik dah. Okey, jangan ada macam tu. Sebab apa? Sebab bila kita rasa aku bagus, aku hebat, itu di saat itulah sebenarnya syaitan dah berjaya tanpa kita sedar. Dia halus. Setan ni, be careful, dia sangat-sangat halus. Be careful. Iblis laknatullah ni dia sangat halus. Dia sangat halus. Dia tak boleh masuk sini, dia masuk sini. Tak boleh masuk sini, dia masuk sini. Dia tengok mana-mana lompongan yang kosong, dia akan cuba. Sebab tu penting untuk kita pastikan, okay, especially kita wanita ni, emosi kita banyak bocor-bocor ni, jaga elok-elok. Okay, jaga elok-elok. Senang sangat. Kita wanita senang sangat digoda. Okay, so jaga. Okay, jadi pastikan kita alert benda-benda macam tu. Kita sedar, sentiasa minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi dari bisikan halus iblis syaitan laknatullah. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hembus kat badan kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pelihara hati kita. Minta Allah sentiasa pelihara hati kita, jaga kita. Okay, jaga niat kita dan semuanya kita renew. Niat tu kena renew selalu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kena renew setiap masa. Ya, kerdil sangat kita. Okay, bongkak diri. Okay, so tu setan pangkat ke-6. Okay, katakanlah setan ni tak berjaya juga, so dia akan hantar level yang tinggi lagi ni. Pangkat apa entah ni, pangkat 6. Barangkali ada paku penuh dekat sini agaknya. Kalau pegawai tu kan, dia cakap apa? Dia cakap apa? Syaitan cakap baik-baik, halus dia. Dia bisikkan, wahai Cik Kia, buatlah ibadah tu sungguh-sungguh. Buat bersunyi untuk Allah sahaja. Tak payah masuk FB, tak payah bagi tahu orang. Ini cubaan syaitan lah, kode untuk mengelakkan riak. Namun sebenarnya syaitan ni nak bisikkan satu riak yang tersembunyi. Contoh sumbang yang diberikan, suruh orang diam-diam je, tak payah masuk FB, tak payah bagi tahu. Maka setelah selesai buat sedekah, dalam hati cakap, bagus juga kalau orang tu tahu aku ikhlas. So tu sehalus itu. Okay, sehalus tu. Okay, dalam hati cakap, bagus juga kalau orang tahu aku ikhlas. Tu juga riak yang halus tersembunyi. Lepas tu kena cakap dekat iblis, wahai iblis, makhluk terkutuk. Kan? Kau ni jangan rosakkan amal aku. Aku ni hanya hamba Allah. Jika dia berkehendak, amal aku dipaparkan. Jika dia berkehendak, pasti amal aku disembunyi. Jika dia berkehendak, aku dihinakan. Ia semua atas kehendak Allah. Aku hanyalah hamba. Selagi ada berkehendak makhluk, kena godaan level 6, jika kehendak Allah pasti selamat. Maksud dia, kalau kita jaga hati kita, kita nak Allah sahaja, insya-Allah kita selamat. Tapi kalau kita mengharapkan makhluk, maksud dia bila kita buat kebaikan, kita mengharapkan juga kebalasan. Kita mengharapkan balasan. So mungkin kita akan terkena godaan ini. Tapi kalau kita buat ni memang totally kerana Allah dan Rasul, memang kita betul-betul kekuatan kita tu, dalaman kita betul-betul kuat.
InsyaAllah kita selamat dari godaan. So kalaulah ni halus kan? Halus dia bisik macam tu je. Okay, and then ni pangkat yang paling tinggi lah. Pangkat terakhir, level ke-7 ni, pangkat setan ni. Kan? Geram pula rasa. Iblis dan setan tak pernah putus asa. Betul, ya Allah. Kan? Makhluk ni memang tak pernah putus asa. Subhanallah, tak pernah putus asa. Kita ni sikit-sikit nak putus asa. Masya Allah, kan? Na'udzubillah min zalik lah. Okay, so level yang ke-7, level terakhir ni lebih halus. Syaitan datang dengan permainan takdir. Pula dah. Tak payahlah beramal. Hakikatnya kau tak perlu pun amal-amal ni. Sebab kalau kau ni Allah dah takdirkan kau masuk syurga, kau tetap masuk syurga walau buat jahat pun. Dan kalau nama kau termasuk dalam neraka, Allah tetap kau neraka juga walau banyak ibadah mana pun kau buat. Maka jika seseorang tu dalam rahmat dan lindungan Allah, dia boleh membalas dengan syaitan. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Sesungguhnya seorang hamba perlu mematuhi perintah Allah. Tuhanku tahu apa yang perlu diputuskan. Tuhanku tahu jika amal ini perlu untuk aku. Walaupun aku ditakdirkan masuk syurga, biarlah amal ini tanda kehambaan dan ketaatan aku ini. Dan sekiranya namaku ditakdirkan ke neraka, tetap aku tetap buat amal supaya aku tak menjadi orang yang menyalahkan diri aku dan tidak tergolong dalam orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting aku buat yang terbaik. Allah lebih tahu. Sesungguhnya ibadahku bukan untuk mendapatkan syurga atau neraka, namun semata-mata kerana rasa kehambaan pada Allah dan aku berkehendakkan itu. So inilah janji Allah itu pasti. Allah tidak memungkiri janji kepada orang-orang yang beriman. Okey, rujuk firman Allah dalam surah Az-Zumar. Okey? Faham tak? Faham tak? Boleh ke boleh? Jadi setan ni dia tak pernah berputus asa. Dia tak pernah berputus asa dan dia memang akan mendatangi kita banyak sudut. Tak boleh datang sini, dia nak datang sini. Tak boleh datang sini, dia nak datang sini. Dia akan cuba dan usahakan juga. Dia akan usaha. Jadi kita tu sebagai wanita kena cerdik, kena pandai, kena pintar dalam kita nak menyantuni. Okay, sebab tu penting apa? Penting cari ilmu. Ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting. Pengisian ilmu-ilmu kerohanian untuk jiwa kita. So ramai sekarang ni masih belum ada pendedahan tentang ilmu ni. Okay, so bolehlah mula-mula, boleh start dah belajar dah. Boleh biasakan diri setiap hari buat pengisian. Jangan letak syarat hari Jumaat je, tak. Setiap hari pagi-pagi dengar sekejap. Okay, ambil 1 jam ke setengah jam sambil lipat kain, buat kerja rumah, masak ke apa, pasang ustaz bersepah ada dalam YouTube tu. Dengarlah kan, dengar sikit pun tak apalah, pengisian untuk jiwa kita. Tak apalah kita dengar tak dengar, asalkan pasang je, buka ceramah tu, dengar pengisian dari mana-mana ustaz-ustazah. Okey, insya-Allah. So mudah-mudahan sesi kita malam ni bermanfaat. Dapat sesuatu ke? Cuba kongsikan, dapat sesuatu ke dapat? Kan tak pernah putus asa. Mereka ni licik, ya betul. Sangat-sangat licik. Sangat licik. Okey, mereka ni sombong, angkuh. Angkuh sangat, sombong sangat, kan. Mereka ni paling taat sebenarnya kan dulu, tapi angkuh bila Allah suruh sujud kepada Adam. Tak boleh terima hakikat nak kena sujud kepada manusia yang dicipta daripada tanah. Kan. So kalau kita sombong tu, kita ikut perangai siapa? Perangai setan lah. So na'udzubillah min zalik. Jadi makhluk terkutuk ni dia dah berjanji nak sesatkan kita. Jadi kita wanita tu kena bijak, especially emosi. Benda yang paling dekat dengan kita yang boleh menjerumuskan kita adalah emosi. So jaga emosi kita. Down setakat mana pun, sakit sesakit mana pun, ingat letak Allah dan Rasul dekat depan. Apa-apa pun berbalik kepada Allah dan Rasul. Ya, saya tahu semua orang diuji. Semua orang diuji, tak terlepas daripada ujian. Dan ujian itu adalah proses sebenarnya. Proses nak cantikkan kita. Proses perjalanan kita untuk ke syurga Allah. Okay? So insya-Allah, okay, semuanya akan baik-baik je. Ya, dia minta izin dah Allah nak sesatkan kita. So kita kena jadi orang yang beriman, bertakwa, supaya kita tak termasuk dalam perangkap dia. Okey, perangkap mereka ni. Okey, insya-Allah. So mudah-mudahan kita semua berjiran di syurga nanti. Okey, yang mana ada dalam sesi ni, mudah-mudahan kita semua berjiran di syurga. Masya-Allah, insya-Allah.
Okey, terima kasih semua untuk yang ada pada sesi ini sampai akhir. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat sesuatu lah. Okey, terima kasih Rafiqah. Okey, ya Allah, rindunya lama sangat tak jumpa. Okey, Balkis, Masya Allah, terima kasih dapat sesuatu. Kak Zai, okey, Alhamdulillah. Okey. Okey, insya-Allah. Semudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, perjalanan kita dalam mencari redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lepas ni. Mudah-mudahan Allah buka seluas-luasnya. Okey, pintu cahaya, pintu cinta Allah dan Rasul tu. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya ke atas kita semua. Okey, dan Allah tunjuk satu persatu lepas ni kan, betapa nikmatnya kita bila memilih jalan untuk mencintai Allah dan Rasul dengan sebetul-betulnya. Okey, insya-Allah saya yakin anda akan dapat sesuatu lepas ni. Okey, anda akan dapat kebahagiaan yang anda cari selama ni, ketenangan jiwa yang anda cari dan rezeki yang tidak pernah putus untuk anda. Okey, sebab daripada keimanan dan ketakwaan anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, sama. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih juga untuk anda semua yang setia untuk setia sampai habis sesi ni. Okey, so itulah saja. Kalau ada salah dan silap, ampun maaf lah. Okey, saya juga manusia biasa yang ada khilaf dia. So kalau ada salah silap nak tegur boleh, tak ada masalah. So saya pun bukanlah hebat sangat, pandai sangat, baik sangat. Saya juga dalam proses untuk belajar dan banyak lagi yang perlu belajar. Okay, so insyaAllah mudah-mudahan sesi ni menjadi asbab kebaikan dan hidayah lah untuk kita semua, insyaAllah. Okay, jaga diri semua. InsyaAllah kita jumpa lagi next week. Okay, Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa lagi next week. Okay, jaga diri semua.